Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung kelas kita dalam bidang fiqh, tajuk perkahwinan. Okey, kita akan sambung rukun nikah. Okey, kita tengok rukun nikah di sini ada 5. Yang pertama, mudah je, kita ada suami, ada isteri, ada wali, ada saksi dan akad. Okey, maksud suami isteri itu adalah bakal suami dan bakal isteri. Okay, kemudian syarat bakal suami. Kita tengok syarat bagi kelima-lima rukun nikah tadi. Kita mulakan dengan suami dulu. Yang pertama, bakal suami tu. Ada 5 syarat. Yang pertama, beragama Islam, orang Islam. Kemudian mesti lelaki. Bukan perempuan. Jadi sebab ada kahwin perempuan dengan perempuan tak jadi. Kemudian yang ketiga, bukan mahram. Syarat dia lelaki. Maksud bukan mahram ni maknanya bukan orang yang diharamkan kahwin lelaki tersebut. Contohnya abang dengan kakak, tu disebut sebagai mahram. Tak boleh lah, dia mesti bukan mahram. Kemudian yang keempat, dia tidak beristeri 4 dalam pada satu masa. Yang lelaki tadi belum cukup 4 orang lagi. Kemudian yang kelima, bukan dalam ihram. Yang lelaki yang nak kahwin tadi, dia bukan dalam keadaan sedang berihram haji. Tu maksud dia. Kemudian syarat bakal isteri pula, yang pertama sama tadi, dia adalah Islam. Yang kedua, mesti perempuan, bukan lelaki. Yang ketiga, bukan mahram juga. Yang keempat, bukan dalam tempoh iddah. Maksud tempoh iddah ni adalah tempoh tertentu yang diberikan kepada wanita yang berpisah dengan isteri dia. Dia ada disebut sebagai tempoh iddah. Bila mana berlaku talak kepada seorang isteri, maka dia ada tempoh iddahnya. Dalam tempoh iddah ni, maka dia tidak dibenarkan untuk berkahwin lagi. Dia ada banyak tempoh iddah. Untuk yang kematian suami pun ada. Untuk yang bercerai pun ada. Untuk yang dah putus haid, dia ada. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umrah pun sama tadi. Selagi mana dia dalam keadaan ihram, dia tak boleh kahwin. Kemudian yang keenam, bukan mahram kepada suami seperti mahram nasab, persembahan dan susuan. Dia kena jaga. Yang ni kita dah belajar ni. Dia ada macam mana boleh jadi mahram kepada suami tersebut. Kemudian syarat-syarat wali nikah. Ni wali pula. Yang jadi wali ni, yang pertama, dia mestilah Islam. Yang kedua, lelaki. Perempuan tak boleh jadi. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, berakal. Bukan orang yang gila. Kemudian tidak dalam sama juga, tak ada terlibat dengan ihram haji atau umrah. Kemudian tidak ditegah kuasanya dari membelanjakan hartanya. Bukan orang yang muflis. Dan satu lagi, dia adalah orang yang merdeka, bukan hamba maksudnya. Okey, kita tengok wali nikah sini. Orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan tu maksud wali. Dan dia ada 2, wali nasab iaitu keturunan dan wali hakim. Ni 2 wali besar dia ada wali hakim dan wali nasab. Wali nasab pula dia pecah pada 2, wali mujbir iaitu bapa dan datuk. Dan yang kedua pula wali bukan mujbir. Yang berhak mengahwinkan anak perempuan tanpa persetujuan dengan syarat bakal suami sekufu dengannya. Ini adalah kuasa kepada wali mujbir, iaitu kepada bapa dan datuk dia. Dia ada kuat kuasa dia sebagai wali. Kemudian wali hakim. Apa dia? Mereka yang diberi kuasa oleh sultan ataupun pemerintah mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali, keengganannya atau hilang kelayakan wali nasab untuk mengahwininya. Ini cerita wali hakim pula. Kalau segala wali lain tak ada, maka kita akan guna wali hakim, orang yang diberi kuasa oleh sultan untuk mengahwinkan perempuan. Seterusnya, susunan wali nikah. Daripada atas, 2 orang wali mujbir iaitu bapa dan datuk. Kemudian kita boleh pergi kepada saudara lelaki seibu sebapa. Maksud dia adik-beradik perempuan tu lah. Saudara lelaki sebapa. Adik-beradik perempuan yang sama bapa dengan dia. Kemudian yang seterusnya, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara dia. Yang ni yang seterusnya, anak saudara juga, anak saudara lelaki. Anak saudara dia yang lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa dan ke atas. Seterusnya, bapa saudara seibu. Bapa saudara dia seibu sebapa ke atas. Kemudian bapa saudara sebapa.
Pak saudara dia lah ni. Sama ada yang atas tadi seibu sebapa, yang ni sebapa. Yang maksud sebapa ni adalah bapa yang sama tapi mak dia lain. Seterusnya, anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dan ke bawah. Anak lelaki daripada bapa saudara dia. Maknanya apa? Sepupu lah. Kemudian anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Ni pun sama, sepupu juga. Dan akhir sekali adalah wali hakim. Seterusnya kita tengok wali mujbir. Siapa dia wali mujbir? Bapa dan datuk berhak mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya terlebih dahulu, dengan syarat bakal suami sekufu dengannya. Itu adalah wali mujbir. Yang dua orang tadi itulah bapa dan datuk dia. Okay, kita tengok seterusnya sebab kuasa wali nasab berpindah kepada wali hakim. Macam mana kuasa yang wali nasab yang ramai-ramai tadi tu kan? Okay, wali nasab ni yang ni wali nasab yang bapa, datuk, saudara ke bawah tu. Macam mana kuasanya boleh berpindah kepada wali hakim? Yang pertama, tiada wali ikut susunan. Tak ada wali tu, tak ada. Maka bolehlah cari wali hakim. Kemudian wali akrab tidak dapat dikesan dan tidak diketahui sama ada hidup atau mati. Wali akrab ni yang geng-geng tadi itulah. Okay, wali keturunan tadi tu tak dapat dikesan, tak tahu entah ke mana. Kemudian wali tinggal tempat yang jauh melebihi 2 marhalah. Kedudukannya terlalu jauh sangat. Dia dibagi tahu sini paling minimal 2 marhalah pun dah dikira jauh. Maka boleh pakai wali hakim. Kemudian wali akrab dalam tahanan yang tidak boleh dihubungi. Ada masalah, dia kena tangkap duduk dalam tahanan, maka tak boleh digunakan untuk dijadikan wali. Seterusnya, wali sedang dalam ihram haji atau umrah. Dia orang tengah buat haji ataupun umrah. Wali menyembunyikan diri. Tak timbul-timbul, cari tak jumpa, tak tahu entah ke mana duduknya. Maka boleh pakai wali hakim. Kemudian wali setaraf bergaduh dan tidak dapat diselesaikan. Geng-geng wali ni duduk bergaduh sama sendiri, tak tahu nak settle macam mana. Boleh pakai wali hakim. Kemudian wali sendiri yang hendak berkahwin dengan perempuan itu dan tiada wali lain yang setaraf dengannya. Ni masalah kalau kan sepupu kan boleh jadi wali juga. Last kali nak cari wali sepupu dia sendiri. Maka tak boleh. Tak boleh dia jadi wali, dia jadi pengantin pula. Okay, dan satu lagi, wali enggan mewalikan perempuan tersebut. Wali ada tapi tak nak jadi wali. Maka boleh berpindah kepada wali hakim. Okay, siapa dia wali hakim tadi? Mereka yang diberi kuasa oleh sultan atau pemerintah untuk mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali. Ni dia ada kuasa. Kalau ada masalah wali tadi, maka akan diberikan kepada wali hakim. Keengganannya atau hilang kelayakan wali nasab untuk mengahwinkannya. Ni masalah dia. Okay. Jadi setakat tu untuk kelas hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.